Video ini dibawakan oleh Pala Bola News, berita bola sepak Ahad hingga Khamis, berita ringkas dan padat dan mudah difahami. Subscribe channel ini dan link dekat description di bawah. 15 April 1989, 97 kematian telah terjadi, lebih 700 kecederaan telah terjadi dalam satu peristiwa yang bernama Hillsborough Disaster. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang lagi pasal satu tragedi yang telah jadi dalam dunia bola sepak. So, video semalam kita telah sembang pasal peristiwa yang terjadi iaitu Heysel Disaster, di mana tentu terjadi kekecohan disebabkan oleh penyokong-penyokong Liverpool terhadap penyokong Juventus, di mana peristiwa dekat Heysel Stadium tu kematian 39 orang telah terjadi. Tapi kali ni dekat Hillsborough Stadium terjadi 97 kematian, lebih banyak lagi daripada peristiwa Heysel tu. Dan peristiwa ni sekali lagi melibatkan fan Liverpool dalam hal ni. So, kita nak tengok cerita dia macam mana? Kita mulakan. Pada 15 April 1989, terjadilah satu perlawanan semi-final FA Cup antara dua kuasa besar tentu, antara Liverpool dan juga Nottingham Forest. Nottingham Forest tentu adalah kuasa besar dekat England. So, bila perlawanan tu terjadilah satu hype yang besar membuatkan fan-fan banyak nama dekat stadium. Dan Hillsborough Stadium ni berada di Sheffield, yang mana apa semua pun tahu lah kan, kalau semi-final tu berjalan dan satu game je berjalan, tak bolehlah berjalan dekat salah satu home team. Manajemen FA mereka kenalah letakkan satu tempat yang membuatkan dua-dua tim ni kena pergi kat situ. So, mereka pilih tempat ni adalah Hillsborough Stadium. Stadium ni berkapasiti lebih kurang 40,000 tempat, ataupun lebih tepat 39,732 tempat, yang mana semua tiket telah pun sold out sebelum perlawanan ni telah berjalan, menandakan memang stadium ni akan full house lah. Tapi sebelum tu ada satu konflik yang membuatkan fan-fan Liverpool tertanya-tanya, disebabkan dalam game ni fan-fan Nottingham Forest diberikan lebih keutamaan daripada fan-fan Liverpool. Walaupun tentu Nottingham Forest kuat, tapi fan-fan Liverpool ni lebih ramai lah, dan pasukan Liverpool ni mestilah menjadi keutamaan dan juga target untuk menang dalam perlawanan ni. Tapi kapasiti dalam stadium tu Nottingham Forest diberikan 3, manakala Liverpool hanya diberikan 2 saja. Maksudnya ni sebuah perbandingan, Liverpool dapat 2, Nottingham Forest dapat 3. Ramai yang mempersoalkan benda ni kan, disebabkan benda ni fan-fan Liverpool ramai yang tak dapat masuk stadium. Dan ini bukanlah peristiwa pembunuhan, tetapi ini adalah peristiwa kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian pihak-pihak polis yang menjaga dekat situ. So, kalau hampa nak bayangkan benda ni macam mana benda ni terjadi kan, sebelum perlawanan ni memang sekeliling stadium dipenuhi dengan penyokong-penyokong Liverpool dan juga Nottingham Forest. Dan beberapa jam sebelum perlawanan, fan-fan pun sudah berpusu-pusu masuk ke dalam stadium, yang mana walaupun ramai fan-fan dekat luar tu, hanya 2 pintu masuk saja yang dibenarkan buka, iaitu pintu A dan juga pintu B. Tapi ramai fan-fan Liverpool mendesak pintu C untuk dibuka, disebabkan mereka ni ramai nak masuk cepat lah kan. Tapi keputusan untuk membuka pintu ketiga ni adalah satu keputusan yang kurang bijak lah kalau yang dibuat. Tapi polis time tu memilih juga untuk membuka pintu ketiga, disebabkan nak memudahkan banyak fan-fan masuk. Dan benda ni lah yang menyebabkan fan-fan berpusu-pusu masuk. Tapi fan-fan berpusu-pusu masuk ni adalah tak jadi masalah, disebabkan mereka ada tiket. Yang masalahnya adalah orang-orang yang masuk tanpa tiket ni. Itulah yang menyebabkan terjadi overload dalam stadium ni, membuatkan stadium ni menjadi penuh sangat. Maksudnya contoh kapasiti dia boleh memenuhkan 39,000 saja, tapi yang masuk ke dalam stadium tu adalah 45,000 contoh. So, benda ni tak bagi efek lah dekat orang-orang yang baru masuk. Benda ni akan bagi efek dekat orang-orang yang dah lama masuk, maksudnya dia duduk depan sekali. Sebab bila mereka masuk, mereka akan anjak-anjak orang ke depan, membuatkan sampai penuh, sampai orang tak boleh bernafas. Dan bila keadaan dah tak terkawal, polis-polis pun dah tak tahu nak buat apa. Yang menjadi satu lagi masalah adalah disebabkan benteng antara penyokong dan juga padang bola sepak dihalangi oleh satu pagar yang besar, membuatkan fan-fan Liverpool dekat depan tu, mereka ni susah sangat nak escape daripada benda tu. So, itulah nampak lah ni dekat stadium dekat APL kan, mana ada pagar, semua dekat-dekat dengan padang, disebabkan benda ni lah mereka takut terjadi lagi. Kita boleh tengok keadaan stadium dekat Sepanyol, keadaan stadium lagi-lagi dekat Brazil, memang dia penuh dengan pagar. Dekat Sepanyol mereka tak dekat dengan pagar, tapi mereka buka besar lah, cuma tak dekat dengan padang. Tapi dekat England kalau hampa tengok, memang betul-betul dekat dengan padang, disebabkan FA England takut benda-benda ni terjadi lagi. So, bila situasi dah tak terkawal dalam stadium, penyokong-penyokong pun saling pijak-memijak untuk mendapatkan pengudaraan yang bagus. Lah ni mereka dah tak fikir dah satu sama lain, hanya fikir diri sendiri je tentu. Dan ramailah yang mati disebabkan dipijak, tak cukup oksigen, dan juga disebabkan lemas dalam lautan orang kat situ. Hambailah lemas dalam lautan orang memang seksa amat. Lagi-lagi hambailah orang dekat-dekat tengah tu kan, hang dipijak sampai tak boleh bernafas.
Kalau hang dekat depan tu mungkinlah hang boleh panjat pagar tu, hang boleh escape juga kan. Kalau hang dekat tengah-tengah tu memang matilah. Dan memang terjadi banyak kematian dalam peristiwa ni. 97 orang mati dan semuanya adalah fans Liverpool. Disebabkan dekat tempat tu memang tempat fan Liverpool. Dan kematian termuda adalah sepupu Steven Gerrard sendiri yang berumur 10 tahun. Budak-budak lagi lah memang akan lemah dalam benda ni. Dan selepas peristiwa ni terjadi, ramailah yang cedera parah. Dan FA England memang mengambil berat hal ni dan membuatkan lepas tu tak akan ada pagar dah lepas tu. Dan lagi-lagi kapasiti Hillsborough Stadium ni telah dipotong, di mana tempat berdiri penyokong telah pun dihapuskan atas faktor keselamatan. Tetapi apa yang membuatkan fan-fan Liverpool ni lagi marah adalah disebabkan satu akhbar iaitu The Sun. The Sun ni telah melaporkan punca daripada tragedi ni adalah fan-fan Liverpool sendiri yang mabuk. Dan ni memang membuatkan fan-fan Liverpool marah lah. Dah lah ramai fans-fan mereka mati dan cedera. Lepas tu mereka pula dipersalahkan. Dan tak logik lah ramai-ramai yang masuk stadium ni semua mabuk. So waktu tu akhbar The Sun memang diboykot gila-gila oleh fan-fan Liverpool. Dan memang tak laku gila dekat bandar Merseyside disebabkan fan-fan Liverpool boykot akhbar ni. Sampai akhbar The Sun ni terpaksa meminta maaf disebabkan mereka keluarkan kenyataan ni. Dan salah satu sebab yang kita boleh persalahkan adalah tindakan polis yang secara tidak wajar membuka pintu ketiga tu, membuatkan fan Liverpool berpusu-pusu masuk. Hang bayangkanlah, hang dah lah tak ada tiket kan. Lepas tu pintu masuk, lepas tu pintu terbuka, ramai yang masuk berpusu-pusu, mestilah hang nak menyelinap masuk juga kan. Kita tak boleh salahkan mereka. Walaupun memang perbuatan tu salah, ataupun mungkin mereka tak masuk, mungkin mereka ditolak oleh orang-orang belakang, membuatkan mereka terpaksa terikut sekali. So itulah benda yang terjadi. Dan stadium Hillsborough ni pun sebelum perlawanan ni dimulakan kan, memang stadium ni tak capai standard keselamatan yang ditetapkan pun. Sebab tentu zaman 1980-an masih ramai lagi yang kurang kesedaran tentang keselamatan. Dan sebab itulah banyak peristiwa-peristiwa terjadi dalam dunia bola sepak tentu. Lagi-lagi peristiwa inilah yang menyebabkan 97 kematian dan juga lebih 700 kecederaan. Dan selepas peristiwa tu, lebih kurang 300 orang lebih sempat dikejarkan ke hospital. Ada yang mati dekat hospital. Dan ada satu benda yang memang menyedihkan lah yang terjadi dalam peristiwa ni. Ada seorang fan yang bernama Tony Bland. Dia ni terselamat daripada peristiwa tu, tetapi akibat impak daripada peristiwa tu, dia terpaksa mengalami kehidupan separuh koma disebabkan kekurangan oksigen dalam paru-paru dia. Membuatkan 3 tahun dia menderita dekat hospital dengan separuh koma. Dan akhirnya dia diputuskan untuk dimatikan disebabkan dia ni dah tak ada cas dah untuk hidup. Dan Tony Bland ni adalah angka ke-96 kematian. Dan cara dia ni mati adalah secara dimatikan dengan persetujuan bersama antara pihak family dan juga pihak doktor. Dengan cara doktor berhenti supply nutrition untuk dia terus hidup. Membuatkan Tony Bland menjadi mangsa ke-96 dalam peristiwa ni. Dan kalau hampa tengok belakang jersey-jersey Liverpool kan, akan tertera nombor 96 dekat belakang jersey depa tu sebagai tanda penghormatan kepada fan-fan depa yang telah mati dalam perlawanan ni. Tapi total korban yang telah dicatatkan adalah 97 orang lah. Tapi tak tahulah pasal Liverpool buat 96 je. Kalau hampa tahu boleh komen kat bawah ha. Dan lambat api dekat logo Liverpool ni pun adalah sebagai tanda penghormatan kepada fan-fan mereka yang telah mati dalam game ni. Dan selepas benda ni terjadi, barulah FA England mereka ni mengetatkan situasi keselamatan dekat setiap stadium. Sebab keselamatan ni memang sangat-sangat penting lah. Lagi-lagi bila hamba hadapan dengan fan-fan yang ramai. Benda ni memang bagi kesan lah dekat semua fan, lagi-lagi fan-fan Liverpool. Dan peristiwa ni akan diingati pada setiap tahun sebagai tanda penghormatan kepada fan-fan Liverpool mereka yang telah mati. Dan perlawanan semi-final ni terpaksa dihentikan seketika dekat Sheffield ni disebabkan faktor keselamatan yang kurang dan telah dipindah ke Old Trafford pada 7 Mei 1989. Yang mana Liverpool telah menang semi-final tu dan menang FA Cup pada tahun tu. So itulah video kali ni. Nasihat untuk hampa-hampa semua, kalau nak pergi stadium tu, kalau tak ada tiket, kalau ada peluang nak masuk, janganlah masuk. Sebab perbuatan hampa ni mungkin akan menyusahkan dekat orang-orang yang beli tiket. Aku tahu kita semua desire nak masuk stadium dan nak sokong pasukan-pasukan kita kan. Lagi-lagi kalau bangsa final lah. Final ni memang akan penuh stadium lah. Tapi benda ni akan menyusahkan pihak-pihak stadium dan menyusahkan fan-fan yang bayar tiket. So kalau hampa nak pergi stadium tu, aku nasihatkan hampa beli tiket. Dan jangan buat macam ni sebab kita takut peristiwa-peristiwa ni akan terjadi juga dalam bola sepak Malaysia. Ambillah benda ni sebagai pengajaran supaya benda ni tak jadi kat kita. Bukan just kita nak tuding dan nak cari siapa yang salah. Kita patut ambil dan nampak benda ni supaya tak terjadi pada kita pada masa depan nanti. Dan itulah video kali ini. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.